Benar kita dapat. Apa dia? Kita ada masa duduk dengan anak-anak kita. Tuan-tuan tahu tak? Orang yang terlalu banyak kekayaan, kemewahan, kita nampak dia senang, kita seronok tu, tuan-tuan tahu, dia hilang banyak benda. Dia tak ada ruang nak pergi ambil anak dia balik pada tadika umur 5 tahun. Naik kereta sama-sama. Dalam kereta tu anak dia duk cerita, abah tahu tak tadi masa cik duk ni lari-lari dalam kelas tadi tu, terjatuh kawan tu, koyak seluar dia. Benda tu satu benda yang seronok. Dia cerita pasal cikgu dia cerita pasal kawan dia cerita pasal dia kena cubit perut dengan cikgu dia sebab kerja sekolah tak siap, dia kerja duk sembang. Umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tuan-tuan tahu tak? Kita bawa kereta, dia duduk tepi kita, dia duduk belakang, dia duduk cerita benda tu, kita duduk dengar benda tu. Itu satu nikmat yang bukan semua orang dapat. Tu rezeki dah tu. Rezeki apa Ustaz? Saya tak syok dengar cerita anak saya. Tak, sebenarnya tu satu kebahagiaan yang ramai orang cari, dia tak ada ruang nak dapat. Dia tak ada ruang nak dapat benda tu. Tapi kita boleh dapat. Benda besar lah tu. Kita tak nampak masa kita duduk dengan isteri, dengan anak, kita boleh tengok kerja rumah anak kita. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Denny darjah 1, Denny darjah 3, Denny darjah 5. Mai tengok saat kerja sekolah apa cikgu bagi. Mai tengok apa ada tak cikgu marah apa. Mai tengok tuition kita boleh ambil hantar anak. Dan anak kita ada masa untuk ruang interaksi dengan kita, sembang dengan kita, cerita masalah kita. Ramai masalah berlaku. Jurang di antara mak anak dengan ayah ini jurang yang sangat besar kerana interaksi itu adalah negatif dalam rumah tu. Tak ada nak jumpa bapa dia, tak ada jumpa anak dia tak jumpa bapa dia. Tetap anak dia cakap dengan bapa dia macam mana? Cakap dengan peti ais. Dia ambil sticky note lekat tu kan, stiker tu dia lekat, abah nak 50 sebab nak beli kasut bola. Abah dia balik pukul 12, ambil stiker tu, buh 50, buh atas tu, buh stiker baru pula. Aiman, ni duit untuk beli kasut sekolah, I love you. Esok pagi sebelum pukul 7 Aiman bangkit pagi, bapak dia dah melingkuk dah belah dah pergi kerja. Aiman bangkit, buh stiker ni pula, thank you abah. Kita tak tahu kasih sayang anak ni dengan bapa ke dengan peti ais. Hang sayang anak hang ke, hang sayang peti ais ke, kita tak tahu hak mana satu. Jurang yang sangat jauh. Sebab tu kadang-kadang anak-anak kita, dia ada masalah, dia tak cerita kita, dia cerita kat member dia. Member kalau dia dapat member hak canggih, tak apalah. Kalau member macam tuan-tuan hak bagus, warakdun wabarkun, bagus lah. Kena member hantu ayak dia bercerita, apa hang lu buat tension mai aku bagi kat hang ni. Nah hang try. Hidu sekali ya. Hang masalah semua hilang. Apa ni? Tak tahu lah mai tang ni aku bagi kat hang padu punya. Semua masalah boleh hilang dalam 2 saat. Dia hidu-hidu, syabu terus. Hang ikat anak kita. Heroin, hero, penjahat tambahan semua bagi. Dia bengong anak kita. Sebab dia salah cari kawan. Bapa dia salah cari kawan sebab interaksi tu kurang. Tuan-tuan tahu tak Nabi Allah Ibrahim AS, ketika dia nak sembelih anak dia, apa dia kata kat anak dia? Inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Wahai anak sayang aku, Maisan, dak nak beritahu kat hang, semalam abah mimpi suruh sembelih hang. Kamu rasa macam mana? Apa pendapat kamu? Tuan-tuan, boleh tak satu perintah Allah kita bincang dengan anak? Boleh tak boleh gitu? Padahal dia Nabi dan dia tahu anak dia makan Nabi. Maknanya perintah tu daripada Allah Khalik. Apa masalah yang kita duk bincang benda peraturan, benda yang Allah tetapkan di kalangan manusia? Sebab apa? Ulama bagi tahu sebenarnya apa yang Nabi Ibrahim cakap dengan Nabi Allah Ismail AS tu bukan meragui perintah Allah. Bukan dia nak bincang, nak tanya anak dia, kok Nabi Ismail tu lebih besar daripada Allah. Bukan. Nabi Ismail kalau kata, saya tak maulah, boleh Nabi Ibrahim kata dekat Allah, wahai Allah, tak jadilah sebenarnya sebab anak saya tak mau. Tak. Tu bukan perbincangan, itu keputusan. Aku bagi kat hang tu keputusan siap dah. Apa guna keputusan yang dah muktamad dibawa ke mesyuarat nak bincang dengan anak? Kata ulama, di sinilah satu benda parenting yang sangat besar sekali apa dia? Interaksi di antara anak dengan ayah.
Benda tu tak perlu bincang. Tapi Nabi Ibrahim AS habaq dekat kita, perlunya seorang ayah ni ada ruang bagi anak-anak tolong cakap. Jangan veto di rumah, abah kata apa hang mesti ikut. Betul. Tapi ada masa anak-anak kita tu nak mempertahankan diri dia, ada benda dia nak luah pada kita, kita jadi kawan dia, duduk sembang, dengar cerita dia. Terutama saya tengok tuan-tuan mak cakapnya ni lepas PPSR ni, nak hantar anak pergi sekolah mana? Hantar anak pergi sekolah agama, hantar anak pergi sekolah tahfiz, hantar anak pergi sekolah sains, macam-macam ada. Panggil anak kita, bagi dia duduk di depan, tanya dia, hang agak-agak hang rasa macam mana? Abah suka macam ni, macam ni, macam ni. Hang suka kod mana? Mungkin kita minat kod sains, jadi doktor apa semuanya. Anak kita dia tak minat kod tu, dia minat wire, elektrik, komputer, minat repair, yang tu yang ni. Dia nak ke situ. Hang force dia jadi doktor. Tak jadi, doktor mana pakai wire. Dia tak mau masuk ke tu. Anak kita nak tahfiz, tapi anak kita dia tak mau. Dia tak minat sangat. Biasa-biasa nak pergi duduk mak tahfiz, dia tak mau. Panggil dia main duduk, bincangan dia. Macam mana pendapat hang? Mau dah abah hantar hang dulu seminggu pergi duduk saat mak tahfiz, tengok macam mana. Kalau dia rasa macam berat, contohnya ada ruang perbincangan. Kita jangan force dia. Lagi teruk, bapa yang paling tak guna sedih tahu apa? Dia transfer dia punya ambition yang tak boleh terlaksana dulu, cita-cita dia nak jadi apa ke, dia tak boleh jadi, dia transfer cita-cita dia ke anak dia. Tak boleh buat begitu. Sebab hang kena tanya hang, ada ruang untuk kita ni sembang. Kerana di situ keharmonian rumah tangga tu akan ada. Walaupun isteri kita, dia mesti ikut cakap kita, ada ruang untuk kita bincangan dia, tanya dia, okey dah macam ni, macam mana kita nak pindah duduk di situ, kita nak beli tirai ni, kita nak beli barang ni. Interaksi tu kena ada. Kalau kita di rumah itu kita jangan sembang, duduk dia 24 jam main handset je, duduk kawan dengan anak je, memang ada renggang antara suami, isteri, anak-anak. Dia makin jauh, jadi kurang tu. Saya cerita tuan-tuan satu kes tahfiz. Bapak dia suka sangat hantar anak-anak dia pergi tahfiz. Bagus tapi anak tak minat. Tak ada rezeki lah kita kata. Tak ada rezeki. Ada anak dia suka masuk, okey lah, alhamdulillah. Dan anak dia tak mau, dia tak minat. Bapak dia paksa dia. Bapak dia kata, han jangan cakap apa pun, pergi duduk di tahfiz tu. Dia pergi lah tahfiz. Di mana? Di balik pulau. Dia punya tak mau, tuan-tuan tahu, dia balik 3 pagi. Dia lari pada asrama, tapi yang bagusnya lari pakai jubah. Dia warak sikit. Kesan tahfiz 3 bulan tu, lari pakai jubah. Sambil jalan di Bukit Lama ke Bukit Baru, jalan sambil menangis air mata ni, turun dengan jubah. Balik pulau tuan-tuan tahu lah, mak rempik Pulau Pinang anak hantu punya. Brek tak ada, lampu tak ada. Siapa boleh naik daripada atas Pulau Betung tu, turun sampai ke bawah ke Puspakom, dia tu champion. Brek tak ada, lampu tak ada. Sama ada hang juara, hang hebat, ataupun hang jadi tak ketahuan, mampu keras masuk bawah gaung tu, duk keras sangkut di pokok arwah gitu ya. Dua je pilihan. Mak rempik ni turun, tuan-tuan tahu tak? 3 pagi duk corner rapat dekat situ, lutut belaga kat tar tu. Corner je lembaga putih duk jalan. Melompat pokok tu. Oi. Terbalik habis semua. Lepas dah terlepas dah. Dia pergi berhenti kat satu pot tu, dia berbincang. Nampak tadi? Tak nampak? Jom kita naik balik. Itu yang gila orang, tak payah naik lah. Merepek kita belah, aku risau orang ni. Tak, apa aku rasa macam budak lah. Aku dengar macam dia menangis. Jangan buat pasal tu hantu kom-kom lah apa. Akhirnya ketua mak rempik tu buat keputusan, jom kita panjat balik. Dia pergi, tapi slow lah. Tadi 80, lah 15 kan naik. Senang nak kona nak belah, kot takut hantu ayak ke apa kan. Nek tu betul budak tu duduk menangis. Depa keliling dia, hang buat apa ni? Hang siapa ni? Hantu ke? Tak, balik rumah. Sebab apa ni? Hang pakai jubah hang budak tahfiz ah. Cepung dia buat atas motor ni atas. Ada 1-2 tahfiz dia pergi tanya. Assalamualaikum, jumpa. Pak buka lampu madrasah semua, bangkit semua habis. Dia lari madrasah. Bagus mak rempik balik pulau ni bertakwa punya. Dia pergi cari tahfiz, dia pergi hantar balik. Dan budak tu tak mau. Bapak dia geram kat dia, apa dia tahu apa? Hantar pergi Thailand. Iyalah.
Bos selotip di mulut tu. Bos hantar dia lah. Oh, kau hantar balik pula, hang balik pi Yala. Yala pun dia belah. Tuan-tuan tak nak gila tak gila. Jadi jalan seseorang dia tengah jalan, polis Thailand berhenti. Polis Thailand macam tu lah. Sawadikap lah. Mai kau pintu gelak bot tingkap, hang tak tahu aku cakap apa, aku cakap hang tak tahu apa. Jadi tak tahu nak cakap. Dalam banyak-banyak polis tu, dia tengok dia ni duk jalan seseorang, pakai jubah duk menengih. Geng mana pula ni? Lepas angkut. Lagi jam tu bunyi habis. Dah aku minum ya. Lama 2 hari. Dia berhenti kak. Angkut pi balai. Pi balai, adalah hak polis-polis hak boleh cakap tani sikit lebih kurang dialek Kelantan ke tu, tani tu cakap ni demo lah apa cakap tu, telefon kedutaan telefon bab dia tak mau cakap, dia buat diam, dia buat keras tu. Depa nampak macam orang Malaysia lah. Tafiz mana kami nak pergi hantar lah apa semua, dia buat diam. Buat macam mana telefon kedutaan, telefon Pulau Pinang, telefon Allah. Tadi Putrajaya lah apa semua, sampai bapak dia ni kami call daripada Putrajaya ni, pak dia kata pahal pula Putrajaya telefon aku ni. Dia kata tak ni anak hang duk Thailand tu. Dia kata betul dah, anak hang lari lah duk ada di balai polis di Yala Naratiwat. Bapak dia melompat dari Pulau Pinang pergi kutip anak dia balik. Kes jadi sebab apa? Sebab kesemuanya berlaku kerana kurang interaksi kita di kalangan anak-anak kita ni. Dia jarang kita sembang dengan dia. Apa-apa masalah kita main. Paling tak ada lah tuan-tuan, paling tak ada ni kita main masjid surau, kita bawa dia. Malam ni ada ceramah, malam esok ada forum, malam esok ada tazkirah, kuliah subuh apa segala macam ni, angkut dia buat main. Kurang-kurang dia ada dengan kita. Dan kita pun hati-hatilah kalau kita duduk dengan family, dengan masa, kalau kita pergi berjalan dengan keluarga mana-mana dan sebagainya, elakkan benda-benda yang boleh menghalang interaksi daripada anak kita. Handset kita, pergi duduk di kedai makan, sembang sama-sama kita. Kesemua ni kadang-kadang tuan-tuan, dia akan terhasil dengan kebahagiaan, bukan dengan kewangan yang banyak.